ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian, menuju ke hari-hari yang penghabisan daripada Ramadan ini, sama-sama kita merenungi, menghayati beberapa perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih dalam versi Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa melakukan ibadah yang hebat, dipertingkatkan, dipergiatkan apabila memasuki 10 hari yang penghabisan daripada Ramadan, yang mana ijtihad itu tidak dilakukan pada waktu-waktu yang lain. Jadi hadis ini kalau kita perhatikan, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian, ada beberapa perkara yang kita kena lakukan bila masuk pada 10 hari yang penghabisan daripada Ramadan, di atas satu prinsip bahawa hujung inilah ganjaran yang besar yang diperuntukkan oleh Allah SWT untuk mereka yang berpuasa. Berbeza kalau kita perhatikan penerimaan ataupun pelaksanaan ibadah oleh orang Arab ke negara mereka. Bila masuk 10 hari yang penghabisan Ramadan, Masya Allah, masjid makin gamat, makin penuh. Yang berkhemahnya, yang duduk i'tikafnya, yang baca Al-Qurannya, mereka menghidupkan sepenuhnya hari-hari yang terakhir daripada Ramadan. Tapi di Malaysia ni dibuat teka-teki pula. Banyak, lepas tu jarang-jarang, lepas tu kadang-kadang, lepas tu sedikit-sedikit. Tahu apa benda? Ramadan fasa pertama, Masya Allah, ramai orang. Lepas tu dah jadi jarang-jarang, tinggal 1-2 saf je. Lepas tu dah tinggal, kadang-kadang datang, kadang-kadang berlubang lah, tak datang lah. Dan yang terakhir sekali, tinggal prinsip yang terakhir Ramadan, fasa yang terakhir, maka makin sedikit. Ustaz jangan buat sangka, Ustaz, saya semayang kat kampung, saya semayang kat surau. Subhanallah. Ya, inilah beza di antara orang yang faham Ramadan dengan orang yang tidak faham Ramadan. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab hadis, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada penghujung Ramadan ni Nabi akan lakukan beberapa perkara. Yang pertama, kalau kita lihat, Nabi sallallahu menghidupkan malamnya. Kana idza dakhala al-ashrul awakhir ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda min izarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan bila hari-hari penghabisan daripada Ramadan ini, Nabi akan menghidupkan malam baginda sallallahu alaihi wasallam. Malam ni dihidupkan dengan salat sunat, baca Al-Quran, berzikrullah, beriktikaf di masjid, dan juga berdoa, bermunajat. Masya Allah, macam-macam perkara yang dalam hidup ini kita perlu bimbingan daripada Allah SWT. Itu sebab dalam satu doa daripada hadis sahih, bila Nabi SAW mengajar kita dalam berdoa, Allahumma rahmataka arju, la takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu lah yang aku harapkan. Rahmataka arju, la takilni, jangan biarkan aku mentadbir urusanku sendirian. Ya, doa ini diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kok saya baca. Allahumma rahmataka arju la takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju la takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju la takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Maksudnya, ya Allah, rahmatmu lah yang kuharapkan,
Ikutlah rahmatmu yang kuharapkan. Rahmatmu yang kuharapkan. Jangan biarkan aku bersendirian. Jangan biarkan aku bersendirian. Walaupun sekelip mata. Walaupun sekelip mata. Mentadbir urusanku sendiri. Mentadbir urusanku sendiri. Dan perbaikilah untukku. Dan perbaikilah untukku segala urusanku. segala urusanku. Tiada Tuhan yang maha benar. Tiada Tuhan yang maha benar. Yang layak disembah. Yang layak disembah. Melainkan Kau. Melainkan Kau. Jadi ada banyak doa yang boleh kita amalkan pada waktu malam. Ya, kalau kita tak boleh nak menghafal doa seperti ini, maksudnya pun memadai lah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala disifatkan hadis sahih yang lain, Allah akan turun ke langit dunia untuk mendengar apakah ada di kalangan hamba-Nya yang memohon nak dikabulkan. Ada tak yang beristighfar nak diampunkan. Ada tak sebarang hajat yang nak dipanjatkan lalu dikabulkan oleh Allah SWT, dimustajabkan oleh Allah SWT. Bahkan bila kita baca kisah tentang Nabi Yusuf, bila abang-abangnya sedar kesilapan mereka dan mereka sudah bertemu semula selepas 28 tahun terpisah oleh kejahatan abang-abang tersebut, maka mereka datang minta kepada ayahandanya Yaqub AS untuk mendoakan untuk mereka. Lalu Nabi Yaqub telah pun berkata kepada mereka, Saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan mintakan keampunan untuk kamu nanti. Saufa, kenapa saufa? Kata para ulama tafsir, contohnya dalam Qurtubi mengatakan bahawa saufa merujuk kepada waktu malam. Kerana Nabi Yaqub akan mohon keampunan untuk mereka daripada Allah SWT pada waktu malam. Kerana waktu itulah waktu yang paling mustajab doa. Jadi ini perkara pertama yang Nabi SAW lakukan, ahya lailahu. Baginda SAW akan menghidupkan malam baginda SAW. Dan kemudian Nabi akan menggerakkan keluarga baginda SAW, para isteri, anak, malahan menantu iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nabi akan ketuk pintu untuk menyuruh mereka bangkit, bangun qiyamul lail. Ya, jadi tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, perkara ini juga menjadi amalan para sahabat. Contohnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar akan menggerakkan isterinya, menggerakkan anak-anaknya, dan beliau akan berkata as-salah as-salah wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ya, menyuruh kepada anak-anaknya, kepada isterinya untuk bangun salat. Dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi telah pun menjelaskan, rahimallahu imra'an qama min lailihi wa ayqaza ahlahu fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma. Dalam hadis sahih ini Nabi telah bersabda, sebaik-baik lelaki adalah seorang yang bangun waktu malam, digerakkan isterinya. Kalau isterinya tidak dapat bangun, enggan, direnjiskan mukanya dengan air. Jangan pula ambil air segayung siram ke muka dia, tuan-tuan, ya, renjis. Ini satu sunnah. Itu juga seorang isteri yang bangkit waktu malam, kemudian bangun sembahyang, melihat suaminya masih lagi tidur, dikejutkan. Kalau tidak mau bangun, direnjis-renjiskan air pada matanya. Kerana ini adalah sifat orang-orang beriman, keluarga yang salih dan juga salihah. Ya, jadi tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah inti daripada ayat doa berkaitan dengan keluarga yang Allah ajar kita untuk bina. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Keluarga ibadur rahman, orang yang menepati sifat hamba ar-rahman, hamba Allah SWT, mereka ni saling ingat mengingatkan. Ya, qurratu a'yun, mereka ni menjadi penyejuk mata memandang. Jadi ini adalah perkara kedua yang dilakukan Nabi SAW. Yang ketiga daripada hadis ini, syadda mi'zarahu, Nabi akan mengetatkan kain baginda SAW. Yang disebut oleh para ulama merujuk kepada dua perkara. Yang pertama, sama ada Nabi begitu memperkemaskan diri dengan pakaian yang elok untuk baginda SAW sembahyang malam, maknanya tidaklah serba-serbi, pakai baju busuk, ya, datang sembahyang pun bau badan masya-Allah, boleh tahan hangat dan juga tengiknya. Tidak, ya, Nabi SAW akan memperkemaskan diri baginda SAW. Ataupun pandangan kedua yang juga disebut oleh sebahagian besar ulama, antaranya Imam Nawawi, iaitu Nabi tidak, kana la yujami' nisa'ahu, Nabi tidak akan melakukan hubungan dengan para isteri baginda pada 10 malam yang penghabisan daripada Ramadan. Pada 10 yang pertama, 10 yang kedua, kegiatan berlaku seperti biasa suami isteri. Tapi masuk sahaja 10 malam yang penghabisan, Nabi SAW akan i'tikaf di masjid. I'tikaf ni maknanya duduk dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT dengan niat yang tertentu.
dia duduk dalam masjid. Ada juga setengah pandangan mengatakan boleh iktikaf kat surau. Berbeza-beza fatwa yang ada di negara kita mengikut negeri masing-masing. Jadi pandangan yang kuat yang kita lihat dalam kitab Sabilul Muhtadin sebagai contohnya yang kita terbitkan di Telaga Biru ni, iktikaf mestilah di tempat yang adanya salat Jumaat. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, ini antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi yang keempat, Nabi akan mandi di antara maghrib dan isyak. Mandi antara maghrib dan isyak juga untuk tujuan yang telah dijelaskan tadi, supaya prepare, maknanya badan jadi lega, jadi sihat, jadi segar untuk tujuan iktikaf di masjid pada malam tersebut. Ya, kalau kita berada dekat negara Arab pada waktu seperti ini, Mesir ke Jordan, Saudi lebih-lebih lagi di Masjid Haram, kita lihat orang lepas sembahyang maghrib mereka ada 2 jam sebelum masuk isyak balik ke hotel, kemaskan diri, pakai baju yang elok, pakai minyak wangi, kemudian datang semula ke masjid untuk salat tarawih dan kemudian iktikaf sampai ke subuh. Ya, jadi ini satu perkara yang kita cuba didik diri kita untuk melakukannya. Mujahadah, lawanlah nafsu, lawanlah perkara-perkara yang menyebabkan fokus ibadah kita distract, ya, teralih. Sebab dalam bulan Ramadan ni sebenarnya malaikat ada menyeru, memanggil bagi yang manusia macam kita tak dengar lah. Ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyal syarri adbir. Wahai orang yang suka melakukan kebaikan, marilah sekarang pintu rahmat terbuka. Jangan abaikan, jangan lengah-lengah lagi. Tapi kalau orang ni ahli maksiat, malaikat mengingatkan, wahai ahli maksiat, tinggalkan kejahatanmu buat sementara waktu, tinggalkan, banyakkan taubat kepada Allah SWT, banyakkan lakukan ibadah-ibadah. Jadi ini perkara yang disebut amalan Nabi SAW. Selain daripada itu, Nabi juga mengajar kita, kalau kita perhatikan pada hujung yang terakhir daripada Ramadan ni, taharrau lailatul qadr. Taharrau maknanya cari, tunggu, ya, manfaatkan waktu tersebut untuk tujuan dapat kelebihan ini. Walaupun tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, bukanlah kita duduk luar masjid tengok ada tak bintang jatuh, ada tak pokok sujud, ya, ada bunyi anjing tak malam ni. Akhirnya, ya, pokok tak sujud, tuan-tuan yang sujud. Tak payahlah macam tu, ya. Kita ambillah peluang untuk, sebagai contohnya, salat subuh berjemaah, salat isyak berjemaah, seperti dikatakan Ibn Musayyab, kalau seseorang itu sembahyang isyak berjemaah dan diikuti dengan salat subuh berjemaah, dia telah pun mendapat sebahagian daripada Lailatul Qadar. Ya, berdasarkan kepada satu hadis, man salla salatul isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Wa man salla salatul fajr fi jamaah fa ka'annama qama kullal lail. Siapa yang salat isyak berjemaah, baginya pahala qiyam separuh malam. Bagi yang salat subuh berjemaah, baginya pahala qiyam sepanjang-panjang malam. Artinya kalau kita dapat qiyam pada malam itu dengan tarawih pun, seolah-olah macam kita dah dapat satu malam nilainya 2 di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam bulan Ramadan. Ya, dalam bulan lain pun rebut peluang untuk salat isyak, salat subuh. Ya Allah, kadang-kadang rumah flat, surau kat bawah je, kan? Surau kat bawah, turun bawah sejak semayang. Tapi ya Allah, apa masalah yang berlaku kepada orang Islam, ya? Dia hati dia terikat dengan tu piring terbang tergantung kat rumah dia tu. Tahu piring terbang tu? Parabola kan? Tengok pagi, petang, siang, malam, semua perkembangan artis diikutinya. Allah rugi, sangat rugi. Ya, orang yang berkira dengan Allah SWT ni, sebenarnya Allah akan berkira dengan dia, tahu. Kerana itu dalam satu hadis sahih yang lain disebut oleh Nabi SAW, ya bani Adam tafarragu li ibadati amla yadaka ghinan. Ya, wahai anak Adam, hendaklah kamu sungguh-sungguh beribadah padaku, nanti aku akan penuhkan tangan kamu dengan kekayaan. Wa illam taf'alu mala'tu yadaka faqran, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kamu ni berkira-kira dengan Allah SWT, nak lakukan ibadah pun berkira, semayang pun dah 11 minit, nampaklah, maka Allah SWT akan menjadikan kamu miskin, hidup kamu sempit, hidup tak pernah keluar daripada masalah keuangan. Ya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Seorang doktor kat klinik, dia kata, Ustaz, tengok orang kat luar tu Ustaz, itu bukan pesakit tu Ustaz, itu orang sakit jiwa Ustaz, hatinya sakit. Dia datang bukan nak dapat rawatan jasmani, datang nak dapat rawatan masalah dalamannya yang dia tak sedar sakit.
Balik-balik datang nak pinjam duit, balik-balik datang nak pinjam duit. Kalaulah dia ni aksiden contohnya, kebakaran umpamanya, berlaku kecurian contohnya, munasabahlah datang nak minta tolong pada saya duit. Ini bulan 12, apa dia buat kita pun tak tahu. Nak masuk je sekolah, dia datang nak pinjam duit. Tak ada perancangan ekonomi langsung. Nak dekat raya je datang minta duit. Apa kerja dia 10 bulan yang awal? Tak ada buat perancangan keuangan je. Dan bila kita periksa orang seperti ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, beberapa hari lepas kami pergi ziarah orang-orang susah, kita dapati mereka ni bab hiburan, ya Allah, tak berkira langsung. Kalau bolehlah dia punya rancangan hiburan dia tu penuh, RM200 bayar sebulan. Kemudian muka yang tak malu ni pergi ke pusat zakat, mengemis, minta duit untuk bagi susu kepada anak satu hari nak RM30. Kerana pusat zakat boleh approve satu hari RM30. Boleh approve. Setiap hari muka dia ada minta duit susu. Tapi kalau kali 30 kali dengan 30 hari, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dia dapat RM900. Kalaulah termasuk hari Sabtu dia tak minta juga. Tapi bab hiburan ni tak berkira langsung. Itu tak ada masalah pula. Takut kalau dipotong siaran hiburan ni. Tengok orang seperti ni, kesian ya. Surau dekat rumah memang tak nampak batang hidung dia. Subhanallah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, manalah pergi orang Islam ya. Apakah nanti kalau terjadi macam dekat Syria umpamanya, barulah orang Islam nak keluar pergi ke masjid, berlaku macam kat tsunami dekat Aceh, baru nak pergi ke masjid, mana pergi orang Islam, mana pergi syababul Islam, orang-orang muda ya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, ini antara amalan Nabi SAW yang boleh kita kongsi bersama-sama menuju ke hari-hari penghabisan daripada Ramadan. Ambillah peluang, rebutlah peluang, mujahadah lagi, kerana tanpa mujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau kita tidak lawan nafsu dalam diri, maka kita tidak akan meningkat iman. Kita tak akan dapat kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang salih. Hati mereka senang, rezeki mereka berkat, anak-anak mereka berkhidmat untuk mereka dengan sebaik-baiknya, pasangan, isteri, suami pun baik. Kalau kita ada masalah dengan isteri, percayalah sebenarnya kita punya masalah dengan Allah sebenarnya. Itu sebab refleksi dia datang kepada orang keliling kita. Kalau kita ada masalah dengan teman, kita punya masalah dengan Allah yang pertama sebenarnya. Kita ada masalah dengan ibu ayah, sebenarnya masalah kita dengan Allah tidak beres. Jadi tuan-tuan puan-puan selagi-lagi dirahmati dikasihi Allah sekalian, inilah amalan-amalan yang boleh kita lakukan menuju ke penghujung Ramadan. Saya ulang balik semula, adalah Nabi SAW sebagai contohnya mandi antara maghrib dengan isyak supaya diri segar, kemudian menghidupkan malam. Kalau kita tak mampu nak bangun malam, tak mampu sangat pun, semayanglah tarawih sampai habis. Kan 8 rakaat, kemudian imam sembahyang witir 3 rakaat, ikut. Tak payahlah berhenti kat 8, balik rumah memang haram jadah, memang tak sembahyang lah tuan. Berbohong je. Berbohong je sebenarnya. Balik rumah memang tak sembahyang lah. Konon tambah lagi 12. Sudahlah tuan. Jangan bohong diri sendiri lah. Sembahyang, genapkan, tambah lagi 3, bukan berat sangat pun. Ya, kita duduk WhatsApp. Duduk ke Facebook, ya Allah, ghalib. Orang utara kata ghalib. Halai. Nombor 2, bangunkanlah malam dengan doa, dengan Quran, dengan zikir, dengan munajat. Ya, kalau orang perempuan kita pandu kepada hadis sahih ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dan Riyadhus Salihin dalam bab Qiyamul Lail, dalam bab Lailatul Qadar. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, kalaulah datang Lailatul Qadar, saya boleh doa apa? Nabi ajar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan? Ya Allah, engkau ni amat gemar memberikan keampunan, berikan keampunan kepadaku. Kalau ramai, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ni tukar kepada na. Lagi Nabi SAW akan mengejutkan keluarga, gerakkan. Bahkan dalam hadis mengatakan Nabi menggerakkan semua, kulla kabirin wa saghirin yutiqus salah. Nabi pergi gerakkan semua anak beranak yang mampu salat. Kecil Nabi gerakkan juga bangun sembahyang walaupun 2 rakaat. Kalau besar lagi-lagi lah, dah balik, dah besar panjang lagi-lagi lah, kan? Dah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun pun dikejutkan oleh Nabi SAW. Ini kan pula kalau dah 70 tahun.
Tuan-tuan, lagi meninggalkan isteri, memperkemaskan diri untuk 10 hari yang penghabisan ni. Lagi apa dia? Iktikaf kat masjid. Ada setengah riwayat mengatakan Nabi wisal. Wisal ni maknanya sebenarnya bukanlah wisal dalam arti kata tak makan langsung ketika berbuka. Kerana Nabi menegur para sahabat supaya jangan wisal. Wisal ni maknanya daripada buka tu, azan maghrib sampai ke sahur tak makan. Ternyata Nabi SAW menggalakkan mereka untuk minum walaupun susu, supaya memperkuatkan diri. Kalau kita ni makan lah, kalau tak makan ni tak mampu tarawih pula. Dia jangan terlalu loose, jangan terlalu banyak, pertengahan. Bagi yang bolehkan kita makan ala kadar, sebelum keluar suara itu menandakan tu padan lah, moderate lah, supaya kuat boleh bangun untuk tarawih dan seluruhnya salat-salat malam ya. Jadi moga Allah beri rahmat kepada kita, beri kuatan kepada kita. Jadikan Ramadan ni Ramadan yang sangat berkualiti untuk kita. Ya, kerana dalam hadis menjelaskan, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar atau malam Ramadan, kamunya penghabisan ini, maka baginya dengan keimanan dan juga dengan keyakinan akan pahala kepada Allah SWT, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Sekian, wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.